Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Cikgu Nurianti binti Tahrim atau dikenali sebagai Cikgu N. Juga merupakan tenaga pengajar untuk SK Sungai Penchala. Hari ini, pagi ini saya berada di hadapan Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala. Okey, kita akan cuba dapatkan maklumat bagaimanakah prosedur pembukaan sekolah di fasa 4. Kita telah pun memasukkan murid-murid prasekolah terlebih dahulu dan kita akan bertanya dengan lebih lanjut apakah prosedur yang perlu diketahui umum untuk murid-murid tahap 1 yang akan memasuki sekolah pada minggu hadapan. Jom! Alright, itu dia sebentar tadi murid-murid prasekolah yang telah pun masuk ke sekolah pada minggu lepas. Murid-murid di sekolah ini tidak ada sistem penggiliran, mereka datang secara penuh tapi tetap mengekalkan SOP dengan penjarakan 1 meter dari rakan-rakan. Jom kita jumpa pentadbir sekolah untuk menanyakan prosedur dengan lebih lanjut lagi. Jom! Alright, bersama saya GPK Core Curriculum SK Sungai Penchala, Cik Junaidah binti Abu Bakar. Jadi kita akan bertanyakan prosedur yang berkaitan dengan Core Curriculum. Okey, dah sedia ya? Cik Junaidah dengan soalan? Okey, soalan yang pertama. Adakah murid-murid dibenarkan untuk menjalankan aktiviti sukan atau Core Curriculum? Murid-murid dibenarkan menjalani aktiviti kukuh tapi hanya secara maya dan online sahaja yang dibenarkan. Jadi bagaimanakah pelaksanaan itu dikira sebagai kehadirannya, sebagai pencapaiannya, penlibatannya, bagaimana? Guru-guru akan mencatat data kehadiran dan laporan terkini lah untuk kita menilai prestasi murid itu dan murid yang aktif co-curricular ataupun tidak. Okey, bagaimana dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dengan penggunaan alat-alat sukan? Adakah alat-alat sukan itu disanitasi? Kalau ada, berapa kekerapan sanitasi alat sukan? Manakala kita tidak lagi menjalankan aktiviti bersemuka, so aktiviti sukan kita tak jalankan lagi. Walau bagaimanapun kekerapan kita sanitasi alat-alat tu masih dijalankan 1 minggu sekali. Okey. Okey, bagaimana pula dengan ujian SEGAP? Bagaimanakah pelaksanaan ujian SEGAP? Kita masih lagi tidak dapat arahan untuk melaksanakan SEGAP di sekolah rendah. Arahan hanya dilakukan di sekolah menengah bawah masa ini. Itu je soalan untuk co-curriculum, bidang co-curriculum dan sukan. Jadi kebanyakannya untuk sekolah rendah kita tak jalankan dan kalau pun dijalankan kita kena tunggu arahan dari pihak atasan. Betul ya? Alright, itu saja sehingga kita berjumpa lagi hadapan. Alright, terima kasih. Okey, kali ini kita akan menemu ramah Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cikgu Abdullah bin Wahab. Ini merupakan cikgu yang paling sibuk kat sekolah ni. Paling sibuk. Terutama bila kes-kes COVID ni berlaku, banyak perkara-perkara yang berkenaan dengan murid perlu diambil kira. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan tanyakan pada Cikgu Abdullah. So Cikgu Abdullah hari ni sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Itulah. Okey, so soalan yang pertama, bagaimana kita nak mengatakan murid itu bergejala? Apakah suhu yang kita rasa dia tidak boleh masuk ke kawasan sekolah? Okey, untuk murid yang bergejala, kita akan tengok pada suhu iaitu 30.5 darjah Celsius dan ke atas 37. Okey, 37. 37.5 dan ke atas itu dikira bergejala, mana murid ini tidak digunakan masuki atau berada di dalam kawasan sekolah. Okey, dan juga yang ada gejala seperti demam, batuk atau sesak. Okey. Jadi semasa kita dapat tahu dia tu bergejala, apa tindakan pihak sekolah? Mengambil murid itu dan akan bawanya ke mana atau terus menelefon waris untuk mengambilnya ke macam mana? Okey, sebelum murid masuk ke kawasan sekolah, jika kita dapati suhu badan murid tersebut 37.5 darjah, mana murid tersebut tidak digunakan masuk ke sekolah. Tetapi apabila murid itu sudah berada dalam kawasan sekolah dan sudah belajar, tiba-tiba kita dapati murid itu bergejala.
maka kita akan letakkan sementara murid ini di bilik isolasi bilik sebelum isolasi. kita ambil tindakan yang selanjutnya. Okey, boleh terangkan sedikit mengenai bilik isolasi? Okey, bilik isolasi ni sebenarnya satu bilik untuk menempatkan murid yang bergejala, kerana kita perlu memisahkan murid bergejala dengan murid yang tidak bergejala. Maknanya kita pisahkan sementara murid ini di dalam bilik isolasi sebelum kita ambil tindakan yang selanjutnya lah, seperti kita tadi apa, kita buat test ujian, kit ujian test lah. Okey, jadi itu baru peringkat bergejala. Bagaimana kita nak memastikan sama ada murid itu adakah dia positif COVID-19, adakah kit ujian saringan COVID-19 dibekalkan di sekolah? Oh, ini soalan yang baik. Okey, sekolah disediakan kit ujian saringan tersebut. Maknanya tapi untuk saringan ni ibu bapa perlu memberi persetujuan. Oh, Kita akan edarkan borang persetujuan untuk sekolah buat ujian tersebut. okey. Kita akan buat ujian dan kita akan tengok keputusan ujian tersebut. Selepas itu baru kita akan ambil tindakan seterusnya. Okey, maknanya lengkaplah dengan prosedurnya. Jika bergejala, kita tak benarkan dia masuk. Kalau sudah bergejala di kawasan sekolah, kita masukkan ke bilik isolasi. Dan kita boleh juga menggunakan kit saringan jika ada persetujuan dari ibu bapa. Ya. Okey, jadi yang melibatkan murid-murid ni memang terlalu banyak sebab banyak aktiviti-aktiviti sekolah yang melibatkan murid. Bagaimana waktu makan murid? Adakah digunakan ke kantin, murid-murid RMT, macam mana? Untuk makan di kantin tidak dibenarkan. Maknanya murid akan makan di dalam kelas. Begitu juga dengan murid RMT, mereka juga akan makan di dalam kelas bersama dengan murid yang lain. Okey, jadi memandangkan ramai ibu bapa di luar sana yang risau dengan keadaan COVID yang memang tak stabil, sekejap tinggi, sekejap rendah, dan kita pun dapat tahu kes masih ada di persekitaran. Bagaimana tindakan kepada murid yang tidak hadir atau ibu bapa tidak bersetuju untuk hantar anak ke sekolah? Adakah ianya dikira sebagai masalah disiplin? Adakah ianya dikira sebagai ponting sekolah? Atau apa tindakan parents, ibu bapa untuk mengatakan yang anak dia tidak hadir? Okey, untuk soalan ni kepada ibu bapa ni yang dirasakan maknanya tidak sesuai ataupun dia tidak yakin untuk menghantar anak ke sekolah, maknanya kementerian sudah memberi kebenaran sebenarnya untuk, tetapi ibu bapa perlu menulis surat atau membuat surat rasmi mengatakan buat masa ini anaknya tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab-sebab yang tertentu lah. Okey, maknanya murid tersebut jika ada surat daripada parent, maknanya kita tidak dikira sebagai ponting. Okey, yang ponting ni biasa sekiranya ibu bapa tidak memberi alasan ataupun murid itu tidak hadir tanpa sebarang sebab. Okey. Jadi murid yang tidak hadir ni akan teruskan pembelajaran secara PDPR. PDPR. Kita pun ada buat penggiliran. Maknanya yang masa hari yang hadir tersebut jika tidak jadual murid yang hadir tetapi murid tersebut tidak hadir, jika tidak membuat surat rasmi ataupun apa alasan atau sebab, itu dikira ponting. Dikira ponting. Jadi hanya untuk membuang label ponting tu kita kena ada surat rasmi yang diberikan kepada pihak sekolah. Mengatakan sebab apa murid ini tidak hadir pada hari tersebut. Adakah perlu surat itu diberi setiap hari atau boleh kata saya tidak bersetuju untuk hantar anak saya sekian-sekian, tarikh sekian-sekian? Jika untuk tidak hantar selama seminggu ke, itu parent boleh membuat surat satu surat saja. Tetapi kalau murid itu biasa datang tetapi tiba-tiba dia sakit, parent boleh memberitahu maklum kepada guru kelas mengatakan anaknya tidak hadir sebab sakit. Okey, itu sahaja soalan untuk Guru Penolong Kanan Had Ehwal Murid SK Sungai Penchala. Terima kasih Cikgu Abdullah kerana menjawab soalan. Alright. Jumpa lagi. Okay, kali ini bersama saya adalah Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Ini antara guru yang sibuk ni di sekolah ni, Puan Siti Khadijah binti Ismail. Jadi kita boleh bertanyakan prosedur berkenaan dengan sesi pembelajaran
sekolah pada minggu hadapan. Okey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Cikgu N macam mana? Yang aktif dan ceria selalu ni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan soalan. Bagaimana dengan sesi pembelajaran murid yang akan bermula pada hari Isnin? Okey. Untuk pengetahuan semua ibu bapa dan juga murid-murid sekalian, sesi pembelajaran kita seperti biasa, kita akan ikut arahan KPM apa yang diturunkan kepada pihak sekolah, iaitu pihak sekolah akan menyediakan jadual penggiliran. Jadi, jadual penggiliran ini kita bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kumpulan A akan datang pada 1 hari bulan 11 2021, manakala kumpulan B akan datang pada 8 hari bulan 11 2021. Ya, bagi tahap 1 bermula pada 1 hari bulan, tahap 2 bermula pada 8 hari bulan dengan kumpulan B. Nah, itu antara yang pihak sekolah telah pun sediakanlah, dan surat penggiliran pun kita telah masukkan dalam grup-grup kelas masing-masing. Kita sangat berharap agar pihak ibu bapa sentiasa peka kepada jadual penggiliran ini supaya sesi persekolahan kita pada hari itu berjalan dengan lancar. Dengar penerangan yang panjang lebar. Diharapkan semua ibu bapa ambil perhatian, ambil capna bagaimana sesi itu akan bermula. Di grup manakah anak-anak ibu bapa sekalian? Okey. So memandangkan sesi persekolahan akan bermula, bagaimana dengan pentaksiran murid-murid? Okey. Murid-murid sebenarnya ditaksir melalui PBD. Jadi dalam PBD ni ada pelbagai instrumen yang boleh guru-guru gunakan untuk mentaksir anak-anak, untuk melihat setakat mana kemampuan mereka, terutamanya semasa PDPR berlangsung. Jadi dalam instrumen-instrumen PBD ini seperti kita gunakan project based learning, sama ada kita menggunakan modul ataupun kita menggunakan kaedah penulisan dan sebagainya. Jadi diharap anak-anak ini dapat mencapai TP yang telah pun kita dikhaskan untuk mereka dalam kaedah PBD tersebut. Ya, jadi kaedah PBD ini kita gunakan sepenuhnya terhadap semua murid-murid lah. Okey. Jadi secara generalnya tiada kekangan, maksudnya tiada rigid macam mana kita nak taksir seseorang. Ya, tak ada. Dia secara menyeluruh. Sebab kita melihat kepada kita panggil kemenjadian murid. Okey, dalam PDPR ni disebutnya PDPR itu sangat penting untuk dihadiri oleh semua murid-murid, dan semua aktiviti ataupun latihan ataupun modul ataupun PBL yang telah disediakan oleh guru sepatutnya dihantar semula untuk disemak dan ditaksir supaya dapat melihat di mana kemampuan anak-anak kita sekarang. Okey. So memandangkan sekolah sesi 2021 ni berbaki beberapa bulan lagi, adakah pihak sekolah akan menjalankan ujian khas untuk menentukan tahap kefahaman murid semasa PDPR dijalankan? Okey, sebenarnya kita tidak ada. Kita ikut kementerian lah. Kementerian kata tidak boleh melaksanakan sebarang ujian. Jadi kita tidak akan laksanakan sebarang ujian. Cuma pemantauan itu dijalankan secara berterusan mengikut kaedah PBD tadilah yang saya cakap tadi. Maknanya kaedah tadi diguna pakai secara berterusan, dan guru perlu melihat perkembangan murid itu secara berterusan menggunakan kita panggil evidence untuk disimpan dan dijadikan rujukan lah apabila ada persoalan-persoalan sama ada daripada ibu bapa ataupun pihak kementerian. Okey. Itu dia. Jadi murid-murid sekalian, jangan risau, datang ke sekolah tak ada ujian. Okey? So kembalilah ke sekolah dengan gembira. Kami para guru sentiasa menantikan kehadiran murid-murid. Kita tak sabar nak jumpa murid-murid, dah lama sangat tak jumpa. So datang ke sekolah minggu hadapan, kita tak akan adakan ujian. Selalunya murid-murid ni tak ujian kan? Kita tak akan adakan ujian. So datang ke sekolah, kita bergembira, berkenalan kembali dengan kawan-kawan lain dan juga guru-guru. So itu saja dari Guru Penerangan dan Pentadbiran Puan Siti Khadijah. Okey, terima kasih. Okay. Bersama saya adalah guru besar SK Segar Penchala Puan Nur Laili binti Mat Yusof. Inilah orang kuat sekolah ni. Apa yang berlaku dekat sekolah ni adalah tanggungjawab guru besar sekolah. Jadi besar tanggungjawab tu Puan ya. Apa khabar Puan hari ni? Alhamdulillah. Sihat cikgu. Yes. Okey, ada beberapa soalan tentang pembukaan sekolah yang akan berlaku 1 November ni nanti.
Ya, okey. Jadi soalan pertama ialah apakah persediaan pihak pentadbir dalam pengurusan prasarana sekolah ni? Okey. Terima kasih Cikgu Eng. Terima kasih. Okey. Bermulanya pada 18 Oktober, pihak sekolah telah pun prasekolah telah pun dibuka. Daripada tarikh tersebut, kita telah pun orang kata bersedia untuk menerima kemasukan murid-murid sekolah SK Sungai Penchala. Terutama pada 1 hari bulan November, kita akan menerima murid-murid tahap 1 secara penggiliran seramai 50% sahaja. Disebabkan pembukaan sekolah yang telah diviralkan, maka kita terpaksa akur pada SOP yang telah ditetapkan, di mana pihak sekolah perlu menjaga kebersihan yang paling utama. Kebersihan bilik darjah, tingkap, lantai, meja, kerusi dan sebagainya. Di samping itu juga, pihak sekolah telah mengarahkan pekerja-pekerja supaya orang kata selalu mengemas bilik-bilik darjah yang telah lama tinggal tiada penghuni. Okey. Lama tak ada penghuni tu risau juga. Okey, jadi 1 November ni siapa yang akan hadir ke sekolah? Adakah murid tahap 2, tahap 1 prasekolah? Siapa yang akan hadir ke Okey, sekolah? pada 1 hari bulan November, kita mengikut arahan daripada KPM yang menghendaki murid-murid tahap 1 hadir ke sekolah, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 secara bergilir. Maksudnya setiap kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B, dan mereka datang dalam enrolment sebanyak ataupun seramai 50% sahaja. Adakah murid-murid diberikan pilihan untuk memilih kumpulan yang mana yang mereka hadir ke sekolah? Okey, sebenarnya kita telah membuat survey. Kita telah membuat survey dan bertanya kepada ibu bapa kesesuaian di mana ibu bapa yang memilih. Pihak sekolah hanya mengikut dan orang kata mengira jumlah supaya dalam keadaan yang equal, sama rata. Ini dah kita nampak, kita cuba memudahkan proses ibu bapa hantar anak ke sekolah. Ya, Cikgu. Jadi jangan lupa datang ke sekolah. Okey, so bagaimana pula dengan proses pengawalan dan penyuraian murid-murid? Okey. Disebabkan kita menerima hanya 50%, mungkin kehadiran ke sekolah tu tidak orang kata tidak sesak. Tetapi kita pihak sekolah telah memilih model 1, iaitu kita ada ruangan menunggu dan juga penyuraian secara berperingkat, di mana setiap tahun kita beri satu masa lebih awal. Maksudnya ada gap atau jurang di antara tahap tahun 1 ke tahun 2 untuk balik lebih awal. Itu je. Pelbagai prosedur yang telah ditetapkan agar kita dapat memastikan semua warga SK Sungai Penchala berada dalam keadaan yang selesa untuk belajar di sekolah. Jadi ini soalan yang rasanya soalan yang penting. Bagaimana jika ada warga SK Sungai Penchala yang didapati positif COVID-19? Okey. Begini, jika sekiranya anak-anak kita fokus pada anak-anak. Ya, betul. Okey. Anak-anak kita ni sudah demam di rumah. Maksud dia temperature atau suhu badan mereka 37.5, diharap ibu bapa tidak perlu menghantar anak ke sekolah. Tetapi sekiranya suhu anak murid tersebut kita kesan setelah berada di kawasan sekolah, maka kita akan buat penempatan di bilik isolasi. Di situ kita juga dibekalkan dengan test kit COVID. Kita akan mengujilah jika didapati ada simptom-simptom COVID positif. Okey, itu antara perkara-perkara penting yang perlu ibu bapa ambil perhatian, ambil cakna. Jadi, saya sebagai guru SK Sungai Penchala berharap sangat datanglah ke sekolah kerana kita sangat-sangat rindukan suasana sekolah dengan anak murid yang ramai, dengan hiruk pikuk suara sekolah, suara-suara anak murid. Jadi datanglah ke sekolah. Kami menanti anak-anak murid itu dengan tangan yang terbuka. Jadi ada apa-apa pesanan tak dari Puan Guru Besar untuk murid yang bakal hadir? Saya pun mengharapkan benda yang sama dengan Cikgu Eng, supaya pada 1 hari bulan nanti kehadiran yang mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Jadi ibu bapa akur kepada penggiliran dan datanglah ke sekolah.
sebab saya rasa pengajaran bersemuka tu lebih berkesan. Betul. Pembelajaran bersemuka lebih bermakna dan berkesan. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini dari Puan Guru Besar. Terima kasih Puan Guru Besar kerana sudi bersama kami untuk menyatakan apa perkara-perkara perlu kepada ibu bapa di luar sana, especially terutama ibu bapa bagi murid-murid SK Sungai Penchala. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Cikgu. Ini disaksikan penyuraian untuk murid-murid prasekolah SK Sungai Penchala. Kita dah pun letakkan mereka mengikut SOP dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Lihat adik-adik ni betapa berdisiplinnya sementara menunggu ibu dan ayah mengambil pulang. Okey. Okeylah, itu dia tadi bagaimana prosedur untuk memulakan sekolah pada 1 November 2021 untuk murid-murid tahap 1. Jadi kepada semua murid tahap 1 SK Sungai Penchala, kita akan hadir ke sekolah mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Jadi hadir ke sekolah. Okey? Jom!